Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi bersama dengan saya Da'i Luqman dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya yang dibawakan khas oleh Ekonsif Bandingkan Harga Kami. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah lah kita pada hari ini untuk bersama-sama duduk dalam majlis ilmu ni untuk mendapatkan sedikit ilmu menjadi bekalan buat kita sampai ke hari tua, insya-Allah. Jadi untuk tajuk kali ini, untuk episod kali ini kita nak membincangkan satu topik berkaitan dengan ziarah menziarahi amalan mulia. Dalam Islam betul sekalian, ada sepotong hadis Nabi yang menyebut berkaitan dengan 6 hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Di antaranya adalah sekiranya seorang sahabat ataupun saudaranya menjemput untuk datang ke sesebuah majlis, maka wajib bagi sahabat ataupun saudara tersebut untuk datang menghadiri majlis tersebut. Sama juga bila mana ada seorang saudaranya yang sedang sakit, maka dianjurkan untuk kita menziarahi saudaranya, dan sekiranya saudara kita itu meninggal dunia, maka kita juga dianjurkan untuk mengikut jenazahnya sehingga ke perkuburan. Nak menceritakan bahawa Islam ini cukup menitik beratkan amalan ziarah menziarahi ini. Tambahan pula kita sekarang ini pun sudah pun ada kelonggaran di sudut SOP kita. Dah boleh nak rentas negeri, dah boleh nak rentas daerah. Jadi apa salahnya kita ambil peluang ini untuk kita mengeratkan semula silaturahim di antara kita yang sudah lama terputus dengan amalan ziarah menziarahi. Jadi jom kita nak bincangkan topik ini dengan meraihkan soalan yang pertama daripada sahabat kita. Jom kita baca. Sekiranya kita dapat undangan datang ke rumah orang bukan Islam sewaktu perayaan, lepas tu diorang hidang makanan yang kita tak tahu halal ke tak, tapi dalam masa yang sama kita nak jaga hati mereka. Sidang penonton sekalian, sekiranya kita menyebutkan berkaitan dengan persoalan undangan daripada orang yang non-Muslim ataupun belum Islam untuk kita datang ke majlis mereka, terutamanya dalam majlis berbentuk perayaan, pertama sekali kita perlu lihat adakah sama ada perayaan ataupun jemputan tersebut terdapatnya unsur-unsur sembahan dan sebagainya. Sekiranya ada, maka kita tidak dibenarkan untuk hadir. Yang keduanya kita perlu lihat juga di dalam bentuk makanan yang dihidangkan. Sekiranya ada makanan-makanan yang bukan halal, yang mungkin kita tidak tahu ataupun kita syubhah ataupun kita tidak tahu tentang status halal dan haramnya, maka lebih baik kita boleh datang namun kita menolak untuk memakannya. Kita boleh datang sekadar untuk kita nak beramah mesra dengan sahabat yang menjemput, ataupun kita datang untuk meraihkan ataupun mengeratkan hubungan persaudaraan sesama kita ni sebagai rakyat Malaysia dan sebagainya. Itu tidak menjadi masalah. Dan yang ketiganya, saudara sekalian, kita perlu melihat juga sama ada terdapatnya unsur-unsur budaya yang kita tidak dibenarkan menurut syarak, sebagai contohnya pemakaian-pemakaian yang mendedahkan aurat dan sebagainya, maka kita perlu menolak datang, namun kita tidak boleh mengikut kepada terma pakaian yang telah pun diletakkan oleh yang menganjurnya. Jadi saudara sekalian, bila kita hidup berkaitan dengan kita hidup di dalam negara Malaysia, masyarakatnya majmuk, kita meraihkan pelbagai bangsa dan juga agama. Namun ada juga di dalam beberapa sudut kita perlu menitik beratkan agar kita bukan hanya sekadar nak menghubungkan silaturahim ataupun nak mengeratkan persaudaraan sesama rakyat Malaysia, dalam masa yang sama kita nak agar majlis yang kita hadiri itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjawab soalan yang pertama ini. Ayuh kita beralih dengan soalan berikutnya dengan menonton VT ini. Assalamualaikum Ustaz, adakah kualiti atau kuantiti lebih penting untuk seseorang peniaga? Ini adalah soalan yang mungkin diajukan oleh seorang peniaga. Jawapannya, kedua-duanya adalah penting. Kuantiti itu juga penting, dari sudut harga sebagainya itu penting. Kualiti juga, itu juga memainkan peranan yang penting. Sebab kita tidak mahulah harga murah saja tapi kualitinya haprak ataupun tak ada. Kita naklah biar kuantitinya itu baik, dalam masa yang sama kualitinya itu juga terbaik. Seperti mana di Ekonsif ni, selain menawarkan harga yang murah, sidang betul sekalian, kualiti tetap memainkan peranan yang penting di dalam setiap harga yang letakkan di Ekonsif ni. Jadi setiap pengunjung yang datang ke Ekonsif, selain membeli harga ataupun membeli barangan dengan harga yang murah, mereka akan mendapat juga pakej sekali dengan kualiti yang terbaik. Mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Jom kita beralih dengan soalan terakhir untuk episod kali ini. Macam mana kita nak tegur orang yang tak hormat semasa kita menziarahi orang sakit? Sahabat-sahabat penonton sekalian, bila mana kita menyebutkan tentang ibadah menziarahi orang yang sakit ini, sudah semestinya ada adab-adab
yang perlu kita patuhi. Antaranya kita hadir menziarahi tersebut di dalam masa dia senang untuk menerima kehadiran kita. Yang seterusnya, kita dah hadir untuk menziarahi tersebut dalam keadaan kita ini tidak memilih masa yang waktu mana mungkin orang yang sakit tersebut nak berehat. Ni ramai orang pada hari ini mungkin tidak mengambil berat tentang adab-adab sebegini. Jadi berbalik pada persoalan bagaimana kita nak menghadapi dengan orang yang tidak hormat kepada orang yang sakit ni. Yang pertama sekali, kita boleh panggil dia keluar sebentar. Sebagai contoh, kalau di dalam situasi ini di hospital, kita panggil sebentar, keluar ke ward, keluar pada ward tersebut, pergi ke belakang ni, kata kat dia, ni kita sedang berjumpa dengan orang sakit ni, cakap tu perlahan-perlahan sedikit, ataupun kita jangan cakap banyak-banyak sangat dengan dia sebab dia nak berehat dan sebagainya. Itu di antara cara yang pertama, kita menasihati orang yang mungkin tidak tahu tentang adab tersebut. Yang keduanya, mungkin kita boleh juga untuk nasihatkan dia agar tidak datang di hospital ataupun ward. Tunggu sampai si pesakit tersebut pulang semula ke rumah terlebih dahulu, barulah datang menziarahi orang yang sakit tersebut. Itu mungkin lebih baik dan juga selesa kepada orang yang sakit dan juga orang yang nak datang menziarahi orang yang sakit tersebut. Mudah-mudahan menjawab soalan daripada sahabat kita yang bertanya. Jadi itulah dia di antara 3 soalan yang kita dapat jawab untuk episod kali ini berkaitan dengan ziarah menziarahi amalan mulia. Jadi ayo sama-sama kita semaikan semangat ziarah menziarahi ini sampai bila-bila. Sebab apa? Ini adalah di antara tuntutan dan juga anjuran daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sekiranya kita mengikut apa yang telah pun diajarkan kepada kita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sudah semestinya hidup kita ni pasti akan merasakan kelancaran, pasti akan dipermudahkan. Jadi insya-Allah itulah yang kita nak bincangkan untuk tajuk pada kali ini. Kita bertemu lagi di lain episod. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen soalan-soalan anda yang cukup cantik itu di ruangan komen di bawah. InsyaAllah soalan-soalan ini akan diajukan di episod-episod yang akan datang. Saya dan Luqman mohon mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu tunggu aku tanya.